Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sama-sama kita ucap syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh duduk dalam majlis ilmi yang maha mulia ini. Maka sekali lagi saya dapatlah rayuan daripada para ikhwah dan saudara saya juga daripada ikhwah kita duk ngaji di sini, bahwasanya di hari kebelakangan ini banyak daripada khabar-khabar daripada orang-orang ngajar dalam masalah agama terutamanya duk sebar-sebarkan khabar itu nisbahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dengar pada permulaan tu saya rasa tak benar dengan apa yang orang kecek saat ni tu dalam suara saat ni tu saya tak benar. Dan saya tak reda kata perkara ni saat ni tu duk jadi sebar dalam masyarakat kita. Duk jadi sebar, jadi hangat dalam masyarakat kita. Maka daripada ahli khair lah, daripada orang yang ingat baik terhadap agama kita sendiri dan terhadap Nabi kita sendiri, tanya mari rayuhan daripada majlis ini, terutama tanya para ikhwah duduk dalam majlis ini yang duk kongsi dalam masalah mengadakan bernamik supaya dapat faedah kepada masyarakat umumnya. Maka belum kita nak pergi situ, hendaklah kita ingat para ikhwah, hendaklah kita ingat bahawasanya agama kita ini 1441 dah mari, iaitu agama yang dijagakan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang Allah SWT janji sendiri nak jagakan agama dia melalui para ulama, melalui para pendakwah untuk nak jagakan agama dia sendiri. Dan dia jamin sendiri dalam Quran, kata inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah SWT menurunkan Al-Quran dan Allah SWT sendiri jamin kata nak jagakan agama dia. Tu dia dah. Maka belum kita nak pergi situ, kita mari tengok kata apakah bicara ulama kita ni terhadap khabar-khabar yang tak sabit. Kerana kebelakangan hari kita duduk ni hari panggil kata masa yang hujung dah. Masa yang hujung, berlaku di situ, berlaku di sini, beberapa banyak. Sama ada dalam masalah dunia, sama ada dalam masalah agama, sama ada nak midai berlaku orang panggil kata benda yang tak biasa berlaku belum pada ni. Maka hari ni dia akadkan majlis ni, saya orang panggil kata dimintakan daripada saudara ni untuk mari nak nyata kata hadis ataupun khabar yang orang panggil anjurkan, yang disanjung-sanjungkan dalam masyarakat sekarang, adakah hadis ni sahih? Akak lagu mana? Maka sebagai orang panggil kata sedikit saya nak di sini kata nak buat percemeh kata gapokah orang panggil kata apabila kita dengarkan satu perkara kita ada penepih, kita ada orang panggil kata antivirus dalam tubuh kita. Kita ada antivirus dalam tubuh kita. Kita mari tengok dulu, saya nak kenal di sini kepada saudara-saudara muslimin jami'an, sama ada duduk dengar di sini ataupun duduk dengar di mana-mana tempat pun. Gapokah hadis yang tak sabit? Ulama kita bagikan hadis saat ni tu baik pada dua. Yang pertama iaitu hadisul makbul, yang kedua hadisul mardud. Hadisul makbul ada dua, iaitu hadisul sahih dan dengan hadisul hasan. Pada martabat hukum saat ni tu, pada martabat hukum hadis itu pada bagi yang besar-besar, iaitu hadis tertubik pada dua, iaitu hadis sahih. Hadis sahih ni apa? Hadis yang orang panggil betul, benar-benar yang Nabi kita kata sungguh. Yang kedua, orang panggil kata hadisul mardud, orang panggil qismul mardud, orang panggil hadis yang dinamakan hadis tapi ditolakkan perkara tu.
Dua, orang panggil taksimat. Ulama tu bait dua, iaitu hadis yang diterimakan dan hadis yang ditolakkan. Maka hadis yang diterima tu bait dua, iaitu hadis sahih dengan hadis hasan. Maka hadis sahih dan hasan tu dah kita lagi akan cakap pula gapo hadis sahih, gapo hadis hasan. Maka hari ni kita nak ambil satu daripada orang panggil tu hadis dalam kisim hak mardud. Kisim mardud tu banyak hadis-hadis hak kismul mardud. Setengah daripadanya hadis dhaif dan satu lagi itu hadis maudhu'. Maka hari petang ni, pada petang yang maha mulia sini, saya sukalah daripada saya untuk nak menyatakan gapo hadis maudhu'. Gapo ke hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni makna kata kita kecek dengan cara mudah-mudah ke hadis yang direkakan, yang tak sabitkan daripada dinisbahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walahan Nabi tak kata. Itu mudah-mudah. Iaitu kecek mudah-mudah ke khabar ataupun lafaz ataupun perkataan yang orang-orang dok bawa-bawa saat ni tu nisbahkan kepada Nabi kita, walahan Nabi kita tak kata. Itu panggil hadis maudhu'. Hadis maudhu', iaitu al-kadzib al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khabar yang bohong, yang dusta, yang dia buat naik supaya apa? Supaya nisbahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil hadis maudhu'. Maka kalau kita tengok martabat dia kita bagi tadi tu, ulama letak dalam kismul mardud, kismul khabar ataupun perkataan yang ditolakkan. Orang panggil kata hadis maudhu' ni sejahat-jahat hadis dalam kalangan hadis dhaif. Sejahat-jahat hadis dan orang panggil kata sekuat-kuat ulama kita tolak. Sekuat-kuat sekali panggil akhbas syarrul ahadits dhaif wa akbahuha. Iaitu sejahat-jahat hadis dhaif dan sebodoh-bodoh hadis dhaif. Itu panggil tu martabat dia. Maka apakah hukum riwayat dia? Hukum riwayat dia saat ni tu ulama kita sepakat ijmu'. Ijmu' saat ni tu gapo? Ijmu' tu sepakat ulama di atas satu perkara. Sepakat nampak satu suara ulama kata apa? Kata tak halal bagi seorang riwayat hadis maudhu'. Li ahadin, seorang pun tak halal bagi seorang saat ni tu riwayatkan hadis maudhu'. Tak kira hak ni tak istisna. Sama ada orang tak tahu tu utamalah. Orang hak tahu sikit-sikit pun orang panggil kata tak halal bagi dia. Mana tak halal no? Mana tak haram? Haram kita riwayat hadis maudhu' dalam masyarakat. Li ahdin alima halahu fi ay ma'na kan illa ma'a bayani wad'ihi. Malaikat kita nak riwayat boleh juga. Kita kena riwayat kata hadis ni hadis maudhu'. Itu panggil kata ulama kita ijmu' di atas perkataan itu. Kalau kita pergi balik kitab-kitab hadis, kita pergi balik kitab-kitab mustalah, lakuninglah ulama kita riwayat mari pada kita. Ini saya nak kecek masalah riwayat. Adapun masalah orang tu letak pula dia sendiri buat lafaz, buat cakap iaitu nisbah pada Nabi. Ini orang panggil kata termasuk adalah haram tetapi al-kabair. Setengah ulama seperti Abi Muhammad Al-Juwaini gaya atau ini orang panggil kata keluar tu daripada agama. Wal'iyadzubillah. Maka di sini kita orang panggil kata nak ayat atau apakah hukum kita goyakkan hadis maudhu'. Ulama ijmu' kata tak halal bagi seorang pun goyak hadis maudhu' dalam masyarakat. Malaikat orang goyak saat ni kena bayan, kena goyak, kena menyata kepada masyarakat kata ini tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, iaitu Nabi kita kata Nabi kita kata orang panggil kata man haddatsa anni bihaditsin. Sesiapa yang riwayatkan satu khabar, satu perkataan daripada aku dengan satu khabar bihaditsin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadzabin. Iaitu yura ay yudhannu, dia seka kata itu perkara yang bahang, maka dia tu termasuk dalam kalangan orang yang dusta dah.
Sebab itulah orang panggil kata, kalau kita tengok di orang panggil kata wa'id, orang panggil kata berita yang ngeri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kita ayat mana? Man ahdatha fi amrina la man haddatha apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Tak, satu lagi. Satu lagi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa dok gi bahang di atasku hal keadaan dia tu sekelai. Allahu akbar. Kita tengok dalam masyarakat lah ni, lebih ada sekelai dah. Pandai baca buku ya, pandai nak goyak ya, pandai nak orang panggil kata nak orang panggil nak ngajak saja ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Hei umat Islam, takut tik kita. Ittaqullah fi dinikum, ittaqullah fi masyayikhikum, ittaqullah fi awamikum. Ya ikhwah, takut tik kita kepada Tuhan. Kita nak royak gapo macam kita cek lah dulu. Kita tengok dulu. Kata ini adalah sabit kedak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi royak atau mujadalah apa yang kata dirimu tu dalam api neraka. Tepuh belai-belai dah kata Nabi royak atau siapa bahang di atasku, iaitu mereka ini akan masuk neraka. Ini wal a'yadzu billah. Kita royak atau wa'id berat daripada kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ummah. Sebab lu kita jangan main-main. Kita mari tengok gapo yang ditekan ni orang saat ni tu nak royakkan hadis maudhu'. Di sana ada tekan ni. Setiap kara, setiap hari panggil kata ajak ke di mana-mana tempat pun, di pejabat mana, orang mana, tak kira. Hari panggil tak ada tekan ni. Ada ad-dawa'i. Ad-dawa'i. Mana ada tekan ni yang dia nak buat gitu. Dan dia nak buat gitu. Gapo tekan ni? Salah satu daripada tekan ni, dia saat ni tu nak ajak orang supaya takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dia saat ni tu letakkan diri dia nak ajak orang, nak buat orang takut Tuhan. Nak buat orang, nak mengajak, nak menggalakkan orang seorang buat amal. Nak menggalak, nak menakutkan orang tak sewa orang buat tu. Itu orang panggil tujuan baik. Tujuan kita tengok al-ghayah. Tujuan dia saat itu baik, supaya nak buat demo saat itu Islam, supaya nak buat masyarakat tu Islam. Tetapi hei ikhwah, hei para pendakwah, kamu hendak dah dengar lah. Orang panggil kata, orang panggil dalam agama kita saat ni tu tujuan baik saja, dia tak padah. Dia tak padah situ. Tujuan baik, dia kena jalan ni apa baik juga. Tujuan kita nak islahkan orang, jalan ni kita kena ambil jalan ni yang molek juga. Lalu arti kata, ambilkan hadis-hadis yang sabit, ambilkan hadis-hadis yang orang panggil kata perkataan khabar yang datang daripada Nabi kita sungguh, supaya nak menakutkan mereka, supaya nak menggalakkan mereka. Tetapi orang panggil mal asif, orang panggil sangat orang panggil sangat duka cita lah bagi kita umat Islam saat ni tu duk ambil perkataan yang tak sabit, mari dak royak oleh masyarakat. Ini apa yang kata perkara yang menjadi menyedihkan saya sendiri, dan orang panggil kata ulama sendiri pun gitu juga. Kalau kita tengok perkataan ulama saat ni tu ahli ilmu saat ni tu Allahu Akbar, takut kita nak royakkan, nak menggalakkan seorang saat ni tu so tinggal perkara royak atas suruh ambil hak sabit sikit. Hak nak suruh ambil hak sabit sikit. Salah satu orang nak buat saat ni tu nak orang panggil tekan ni, nak royak orang panggil perkataan khabar Nabi saat ni tu, tekan ni dia apa? Nak takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah. Ini salah ya ikhwah. Orang panggil cara lagu ni Islam tak, orang panggil tak menggalakkan. Islam mai ส่งเสริมวิธีการแบบนี้ แต่ว่าอิสลามส่งเสริมให้ใช้คำพูดของนบีคำพูดที่สามารถอ้างอิงถึงนบีโดยตรง โดยผ่านตำราอุลามะ โดยผ่านคำพูดอุลามะที่อัลมุอ์ตะบาริน. Ini kita yang pertama. Yang kedua tekan ni saat ni tu orang nak boleh nak royakkan hadis Nabi, nak royakkan orang panggil kata nak ceritakan perkataan Nabi saat ni tu, iaitu supaya nak orang panggil nak intisar al-mazhab, supaya nak tolongkan mazhab yang duduk jalan. Ini kita tengok banyak. Sama ada mazhab fikhi, sama ada mazhab siasi, terutama mazhab siasi sekarang. Allahu Akbar. Kita tengok, kalau kita tengok hadis saat ni tu kita dengar tu rasa tak
Ini adalah adakah perkataan Nabi kita sungguh ke bukan? Kita balik kita tengok, ini bukan. Siapa dak royak daripada kita ke? Tak, ulama dak royak. Ulama yang menggoyakkan perkara ini bukan orang pendakwah dhaif tu sekadar kita ni, kita kau dah royak ya. Kata apa? Kata hadis ni tak sabit. Perkataan ni kita nak nisbah kepada Nabi kita tak boleh. Kita nak nisbahkan kepada Nabi kita tak boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah kalaulah kita bahang, kita dusta di atas guru kita dusta di atas ustaz kita, itu panggil jahat dah. Ni kita dusta di atas Nabi kita. Sedangkan kita saat itu besarkan Nabi, tetapi kita dusta di atas dia. Sama ada sekelai, sama ada tak sekelai. Terutama lah ni kita tahu, orang panggil tak nak tahu hadis yang sahih ke, hadis hasan ke, hadis maudhu' ke, hadis dhaif ke. Kalau orang ahli ilmu ni cari seminit 2 minit supaya nak hasil kata hukum hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis dhaif, hadis ni hadis maudhu'. Seminit ya ikhwah. Ataupun orang pandai lagi kita kata apa kuasa nak balik kitab ulama-ulama kita duk royak. Nah, orang kata salah satu kita tengok atau hadis terkene orang hak nak bantu ke mazhab, nak intisar lil mazhab, iaitu apa? Seperti orang Syiah. Seperti orang Syiah ni dia letak hadis di atas Sayyidina Ali. Gapo? Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Iaitu aku ni dinisbah kepada Nabi atau ana madinatul ilmi. Aku ini iaitu tempat beripung bagi ilmu. Dan tempat beripung bagi ilmu saat itu nak masuk pintu dia wa ali babuha. Iaitu Ali saat itu pintu untuk nak masuk. Sahabat lain ada. Ini panggil satu hadis yang dibawa-bawakan oleh orang yang nak bantu mazhab siasi sekarang. Terutama orang Rawafid, orang yang berfikrah dengan fikrah duk maki hamu terhadap sahabat. Dia bawa hadis. Dia bawa. Sebab apa? Sebab mereka ni nak agungkan Ali. Zahir saat itu nak agungkan Ali. Tetapi dia orang panggil ambil juga hadis ni supaya nak bantukan mazhab dia. Dan orang panggil kata orang panggil duduk di atas jalan juga duk kaca nak tasahihkan hadis ni. Orang panggil kata boleh kita pergi cek tengok. Oh, sabit nak tasahih hadis ni po. Dia saat ni termasuk oleh orang panggil kata jalan tu dah. Orang panggil setengah daripada ulama-ulama kita zalat lah. Orang panggil tempat kita tak nak turun. Tetapi orang panggil lebih daripada 70 orang ulama kata hadis ni tak sabit. Hadis ni hadis yang direngkakan di atas Nabi kita SAW supaya apa? Supaya nak bantukan mazhab siasah tertentu. Nak bantu mazhab siasah tertentu. Ini paling kata. Dan satu jaga bukanlah kita nak ayat atau Sayyidina Ali tak ada kelebihan. Tetapi kita nak ayat diri hadis ni ada muskilah. Kelebihan hal lain lagi banyak lagi. Ali itu adalah sepupu Nabi. Ali itu adalah Sayyidina Ali itu adalah orang yang orang panggil kata natu bagi Nabi. Sayyidina Ali itu orang yang orang panggil kata duk sekali kau Nabi susah, kau Nabi ke apa. Ali panggil tu kelebihan banyak lagi. Tapi nak ayat atas diri hadis ni kita tak nisbah kepada Nabi betul-betul gitu. Supaya apa? Supaya betul dengan gharak, dengan orang panggil tujuan orang yang nak gunakan hadis tu supaya nak bantu ke mazhab siasat. Dua. Yang ketiga, orang saat ni tu misal yang kedua seperti kita kata orang nak bantu mazhab fikhi masalah. Orang panggil duk mai royak dalam masyarakat atau sayati zamanun syakhsun ismuhu Muhammad ibni Idris syarrun minad dajjal. Siapa royak hadis ni? Orang panggil tu orang duk orang panggil tu letakkan diri dia saat itu duduk dalam mazhab. Supaya apa? Supaya nak jatuhkan apa? Nak jatuhkan pangkat Imam Syafi'i. Mana hadis? Sayati zaman, selagi akan datang satu masa seorang yang nama Muhammad ibn Idris. Seorang yang bernama apa? Nama Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Iaitu Imam Syafi'i kita. Gapo yang hukum? Wa huwa syarrun minad dajjal. Orang ni akan sejahat-jahat daripada dajjal. Allahu akbar. Tak makan pada otak syara'an wa aqlan wa adatan. Tak makan. Gapo? Ini supaya diletakkan supaya apa? Supaya nak orang panggil nak maki hamu. Nak orang panggil tujuan tertentu yang mereka itu letak. Itu panggil banyak daripada dari kitab-kitab ulama duk nakal pada kita. Setengah daripadanya nak orang panggil kata nak maki hamu terhadap Islam.
Dan banyak-banyak lagi, setengah daripadanya nak diri yang sendiri tu nak masyhur. Banyaklah dia panggil tu tujuan yang seorang saat itu tu terkena dia nak royakkan dia hadis maudhu', hadis dhaif, hadis dhaiful jiddan ke apa ni. Tujuan yang tersebut yang saya sebut tadi. Sebenarnya halaqah ni saya nak royak satu daripada orang panggil kata saya terdengar daripada para ikhwah, saya sengka kata dia saat ni daripada orang Malaysia lah, daripada orang Malaysia, sebab kita dengar tu kerana banyak daripada tanda-tanda dah dalil kata dia tu orang Malaysia. Kalau kamu dengar suara ni, dengar nasihat, ad-dinun nasihah, qultu liman ya Rasulullah, lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Mana kata kita ni sedara sama-sama Islam ni, kita nak nasihat ke mari. Maka semoga orang yang cakap situ duk dengarkan ini, orang panggil ini majlis, dengar kata hadis, perkataan khabar yang kamu riak atau nisbah pada Nabi tu hadis tak sahih. Hadis tu hadis panggil kata hadis tak sahih. Bahkan ulama, setengah ulama hukum tu maudhu' hadis tu. Allahu Akbar. Saya yakin kata dia royak saat ni tu supaya saya royak saat ni. Dia panggil kata sekadar nak royak kata nak takhwifun nas. Nak menakutkan manusia supaya manusia tu berpaling mai buat benda baik. Tapi kamu ingat kata cara tujuan yang kamu royak lagu tu tujuan yang molek, tapi cara pun kena molek juga. Cara kena molek juga. Bukan kata al-wasilah tubariz al-ghayatu tubariz wasilah. Orang panggil kata cara panggil tujuan tu gapo? Tujuan tu molek, tetapi cara tak molek. Supaya kita kata kita ni kita nak pergi haji. Kita nak pergi haji. Tetapi gapo? Kita rapah harta orang. Kita curi harta orang. Kita ambil duit reba untuk nak pergi haji. Orang panggil kata tujuan kita nak haji tu molek tak? Ya molek. Sebab itu suruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cara mu nak pergi saat ni tu apa cara supaya nak hasilkan modal saat ni tu cara tak molek. Islam inna din Islam tayyib la yaqbalu Allah illa tayyibun. Apa yang kata Islam saat ni tu agama yang molek. Tetapi agama yang molek Allah SWT tidak terimakan amalan yang molek itu malaikat dengan cara yang molek juga. Dengan cara yang molek juga. Maka kita nak royak atas sini kata hadis yang saya dengar daripada orang duk kecek tu, dia royak atas no. Dia royak atas selagi akan datang satu zaman. Selagi akan datang satu zaman, iaitu gapo? Satu zaman tu dari satu zaman tu akan berlaku gempa bumi, akan berlaku ribut, akan berlaku soro yang menakutkan manusia. Akan berlaku bala petaka di mana-mana tempat. Akan timbul fitnah situ, akan timbul fitnah sini, akan timbul. Saya tak nak syok kata benda tu berlaku sungguh. Tetapi nak ayat kata apa? Nak ayat kata kamu ambil perkataan tu supaya apa? Supaya nak orang percaya kepada kamu nisbahkan pada Nabi. Ini muskilah. Ini tepat muskilah hak sebenarnya. Kamu ambil perkataan, kamu nisbah pada Nabi. Gapo berlaku? Iaitu berlaku satu suara yang jerit, mari duk apa yang kata menakutkan manusia. Suara yang jerit yang duk mari menakutkan manusia. Maka suara tu bila kulna wa masayhah ya Rasulullah. Maka sahabat ramai tu pun tanya, apakah suara itu ya Rasulullah? Maka Nabi royak tanya, Nabi royak atas hak atas lidah ya lah. Ya royak atas Nabi royak kata apa? Pada akhir, pada tengah bulan Ramadan, iaitu tepat 15 bulan Ramadan, pada malam Jumaat, kamu akan bunyi satu suara. Suara tu akan apa? Akan membangunkan orang duk tidur, akan berdiri orang duk nyatok. Akan bernyatok orang berdiri. Mana tanda? Makna tu suara bosai. Suara apa yang kata haru-haru. Siapa harukan dia. Siapa apa yang kata menyakitikan dia supaya orang duk tidur saat tu boleh bangun. Orang duk diri boleh nyetok. Orang duk nyetok boleh diri. Apa yang kata apa? Mereka nak menakutkan. Dan pada malam tu juga, malam Jumaat tu akan timbul banyak daripada zalazil, daripada apa yang kata gempa bumi, daripada gapo? Daripada gempa bumi. Maka gapo? Fa iza sallaitumul fajra min yaumil jum'ah
fadkhulu buyutakum wa aghlaqu abwabakum. Apabila hari itu hari Jumaat tepat bila belah bulan Ramadan, maka selepas daripada waktu fajar, selepas mayal subuh dah, maka masuklah rumahmu, maka mengkocilah rumahmu. Mengkocilah rumahmu. Patuh apa? Fa idza hasastum bis-sayhah fa kharrullah sujada. Allah sedap dengar. Sedap dengar apa yang kata kita di dengan ada tarik kita dengar. Tetapi kita hendak cek hak ni tu Allahu akbar. Hak bosannya kita ni sebuah apa kepada Nabi. Dia mau tahu ni sebuah sebab kita nak percaya. Dak kamu dia orang goyak saat ni mu tak takut jelah tu wa'id itu berita ngeri yang Nabi dia goyak tadi. Hak saya sebut tadi. Tak takut je ke? Cek hati. Apa? Fa iza hasatum bis-sayha fa kharrullah sujada. Apabila menjumpa dengan suara lagu tu, setuh ataupun setuh dengan suara lagu tu, hendaklah kamu sujud Tuhan. Hendaklah mu kata wa qulu subhanal quddus rabbuna quddus. Maha suci Allah yang Tuhan yang maha suci, maha suci Allah Tuhan yang maha suci, dan rabbuna quddus, Tuhan bagi kami yang maha suci. Kita hendaklah kamu kata doa ni. Ini panggil pak pau yang no. Doa tu ai panggil kata hak dia dah ajarkan kepada masyarakat. Saya tak ada gapo. Kita nak ajar doa, nak royak fadail, nak royak nak targhib, nak menggalakkan, nak tarhib, nak menakutkan. Saya tak ada muskilah langsung. Tapi hak muskilahnya orang apabila tahu dah kata ini hadis tak sabit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan nak kacau lah. Jangan nak kacau duk ambil benda ni. Banyak lagi daripada hadis-hadis yang lain. Duk kecek sakut paut dengan fadail. Duk sakut paut dengan nak mengajarkan manusia. Seperti hadis yang diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari kata apa panggil iza dakhaltu Ramadan tu. Iza dakhaltum Ramadan, gapo hadis tu? Nanti kita tengok hadis yang saya boleh buat di sini, iaitu iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatus syayatin. Ini panggil hadis yang sahih. Hadis yang nak menggoyakkan fadail dalam bulan Ramadan. Kena kita tak goyakkan benda lagu ni. Dan kena kita goyak benda apa yang kata benda yang gharib, yang pelik, yang manusia tak tahu. Ai panggil termasuk dari ria pula kita nak goyak kau. Kita rasa nak goyak benda hak tak panggil hak orang tak rasa goyak. Padahal orang tak goyakkan benda tu, hadis atau panggil benda tu ai panggil tak sabit pada tuai. Bukan orang tak saya goyak, bukan orang tak tengok, bukan orang tak tahu. Tapi kita rasa tak orang lain tak tahu, kita yang tahu gak. Tu jadi ria pula. Jadi pada sum'ah pula. Jadi gitu. Ai panggil apabila gharab tujuan tak molek, nasanya natijah tu tak molek. Jangan nak kacau sangat. Maka hadis ni saya diri orang panggil kata niti jalannya ulama ni orang panggil kata dalam masalah hadis ni kita pergi scan tengok. Dan ulama telah duk bahas kita panggil tersabit banyak ke dalam kitab-kitab ulama, iaitu di sini ni orang panggil kata hadis yang diriwayatkan oleh Nuaim Ibn Hammad dalam kitab Al-Fitan. Dalam kitab Al-Fitan ada kitab di sana, ada kitab Al-Fitan. Kitab duk kecek sakut pauk dalam masa Allah asyratus sa'ah. Mana kata alamat bagi hari kiamat. Kitab tu ada sungguh, ya ada sungguh. Tetapi kamu nak cek taklah, kamu nak wayak. Saya pergi cek atas dalam kitab tu, panggil kitab asyratus sa'ah, panggil bagi Nuaim Ibn Hammad duk kecek tu. Maka kita tengok dalam hadis tu ada panggil tu riwayat orang hak royakkan hadis ini penisbah pada Nabi hak ni tu dalam riwayat dalam riwayat tu ada panggil tu melalui rijal, melalui ada panggil kata rantaian ulama saat ni tu tak sabit sorebuk. Kalau kita baca ada panggil tu perkataan ulama terhadap sore saat ni tu wa dituduhkan gapo al-kazzab, wa dituduhkan la yutabi hadisuhu, wa dituduhkan kata al-hadis la yasluh lil ihtijaj, wa dituduhkan ai panggil lafaz jar wa ta'dil, ai panggil majhul. Sama ada majhul hal wa majhul ain. Ai panggil tu di sana tak kenal tuwe, siapa tahu. Ataupun seorang ni ulama kata ya baik kecek bahang. Ada pun seorang ni
dia dituduhkan ulama tu perkataan ia tak boleh buat kira. Ai panggil tu banyak ke dalam perawi riwayat hadis ni sebagaimana sabit dalam kitab Asy-Syarah bagi Nu'aim bin Muhammad pada rakam apa? Rakam 938. Antum kita tengok. Terus kita tengok kata riwayat perawi saat ni tu. Perawi ni faham. Kadang-kadang orang awam tak faham. Perawi iaitu orang panggil kata satu orang ulama yang duk nakal satu zaman kepada sahabat tu ambil pada Nabi. Itu perawi panggil. Orang panggil rantaian sanad. Rantaian sanad. Orang panggil tu satu orang saat ni tu satu generasi hingga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi kita tengok salah satu perawinya ai panggil tu saya nak tubik dulu. Hadis ini iaitu 4 orang sahabat. Ai panggil rawi a'la. Salah satu daripadanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua iaitu apa? Al-Fairuz Ad-Dailami. Walaupun ulama ada khilaf dia kata sahabat ke bukan sahabat. Yang ketiga hadis Abi Hurairah. Yang keempat Maslamah ibn Ali. Mana tertubik pada 4 sanad ni, yang tubik daripada orang yang riwayat hadis ni ada 3 rawi a'la ni ada 4. Dan ada 4 apa? 4 ini iaitu Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Mana kata daripada Abu Hurairah, daripada Fairuz Ad-Dailami, daripada Abi Hurairah dan daripada Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Mas'ud. 4 sanad ni. Dalam 4 sanad ni kita mari tengok salah satu sanad daripadanya iaitu sanad Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud kalaulah tersabit dalam kitab dia. Dalam kitab apa yang kata Nu'aim bin Muhammad dalam kitab Asy-Syarah tadi, kita tengok perawi dia. Nah, perawi dia yang pertama, saya tulis di sini. Saya tulis kalau ada kita boleh tengok. Nah, bagi kita buat ai panggil tu panggil senarai hak ulama kita duk buat saat ni tu buat tubik betul syajarah. Ai panggil tu kita boleh tengok sendiri. Nah, sanad tu kalau daripada kitab Al-Fitan, kitab bukan Asy-Syarah, kitab Fitan. Kitab Hamad Nu'aim bin Muhammad, nama kitab Al-Fitan, iaitu kitab duk kecek sakut paut dengan khabar-khabar akhir zaman. Tak lari daripada tak lari juga daripada alamat-alamat kiamat. Nah, antum pergi balik pada rakam 938 daripada Abdullah ibn Mas'ud. Dan dari sanad tu ada dia. Ada Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah orang Mesir. Qadhi daripada Mesir. Abdullah ibn Lahiyah ni dia kibar ulama. Dia kibar ulama dan dia saat ni tu apa? Ai panggil kata dia tu Abdullah ibn Lahiyah ni kalau dalam hadisnya, dia ada 2 keadaan. Dia ulama sungguh, tetapi ulama hadis juga riwayat kata dia tak ada 2 keadaan. Keadaan pertama, dia saat itu duduk dalam keadaan belum daripada maktabah yang bakar. Keadaan yang kedua, lepas daripada keadaan maktabah yang bakar. Kalau ia riwayat sebelum daripada kitab-kitab ia berlaku bakar, maka hadis tu baik. Kita boleh terima riwayat ia. Tetapi kalau riwayat ia selepas daripada ia bakar, maka riwayat ia dhaif. Maka riwayat ia ulama tak miwak kira mana. Sebab apa? Sebab dia ni ulama letak kata dia dhabtul kitab. Mana kata kalau ia riwayat daripada kitab siqah. Kalau ia riwayat daripada dada dia iaitu dhaif. Abdullah bin Lahiyah. Yang kedua, Abdul Wahhab ibn Husain. Abdul Wahhab ibn Husain tu ya Imam Hakim dan Imam Ibn Hajar hukum kata dia tu majhul. Kata dia tak kenal. Siapa tahu? Siapa mereka ini? Abdul Wahhab ibn Husain. Dan yang ketiga, dalam rawi itu juga ada Muhammad ibn Sabit al-Bunani. Muhammad ibn Sabit al-Bunani sebagaimana dihukumkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Adi dalam kitab Ad-Du'afa, dia kata dia tu dibilang kata dalam majruhin, orang yang di ulama ada pertikai. Dan juga yang keakhirnya iaitu Haris ibn A'war al-Hamadani. Ini Haris ibn A'war al-Hamadani satu rawi yang kita yakin kata dia dalam rawi ni ada rawi ulama kata ini Abi Hatim dan Ibnu Madini dan Abu Zur'ah kata ana kazzab. Dia seorang ini ulama goyak kata dia ni orang wahai baham. Orang dituduh kata dia wahai cakap dusta.
kalulah orang dari rawi ada orang cakap dusta, hadis dia tak suruh kacau. Perkataan tu kalau nak sebah ni Nabi tak sah. Orang panggil saqat, jatuh lalu. Tu apa kata cara bahasa ilmu yang ulama duk royak kita. Dan Abu Zur'ah sifatkan di atas Harith ibn Awar Al-Hamadani kata mana? Kata la yuhtaj bi hadithihi. Dia saat itu tak boleh buat hujah le masalah riwayatkan ini hadis. Itu lafaz-lafaz jar wa ta'dil di sana ada. Orang panggil makna dia. Dan kita boleh ngaji pula dalam masalah ilmu mustalah hadis. Yang saya nak tegak di sini apa? Nak royak kata apabila kamu, hei pendengar, hei orang awal, hei talabul ilmi, dan saya royak pada saya sendiri dan kepada ikhwah yang saya orang panggil sengkau baik terhadap mereka. Apabila kamu dengar orang yang royak kata apa? Kata kalulah bulan Ramadan tepat 15 kamu dengarkan satu suara yang mengkejutkan kamu, menakutkan kamu, suara yang derah tak mari mana-mana pihak, iaitu kamu hendaklah lepas daripada hari tersebut, itu 15 bulan Ramadan, lepas hari itu tersebut kamu selepas pada kamu dengarkan suara tu, kamu sujudkan Tuhan dan kamu baca Rabbuna Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbuna Kudus. Kalulah kamu dengarkan khabar ini, tak sedut percaya. Ini adalah perkataan, adalah khabar yang didustakan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saya nak tegak. Kata apa? Kata jangan kita percaya dengan khabar-khabar tersebut. Terutama kita ni orang panggil kata hari ni ada haru-haru penyakit situ, kita dengar orang bala pelakak patok bala petaka berlaku situ sini. Kita jangan orang panggil kata dalam masalah fitnah, dalam masalah agama pun ada juga orang yang royak benda-benda lagu ni. Itu yang kita rasa risau, kita rasa sedih, menyedihkan hati bagi orang yang orang panggil tu mikir baik terhadap agama. Hei, saya nasihatlah kepada orang royak ni, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kira akan kata orang buat video lagu ni nak balas lah. Orang panggil kita buat video ni, kita kasih baik terhadap mereka. Dan kita kasih baik terhadap orang dengarkan ini suara. Nah, itu panggil tujuan yang baik daripada kami dan daripada saya Al-Abdul Fakir. Sudi untuk nak royakkan kepada kamu, kata ini adalah khabar perkataan yang tak sabitkan daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita percaya sama sekali. Diakhiri dengan perkataan saya, subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.